Selamat sejahtera. Taklimat penyelarasan pelaksanaan garis panduan dokumen PDP Pensyarah Politeknik dan Kolej Komuniti di peringkat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, di mana penyelarasan ini telah dibincang dan dipersetujui bersama Ketua Jabatan, Ketua Program DKM dan Ketua Program DEM. Untuk fail rekod pensyarah, kita akan menggunakan IFRP secara online 100%. So, di dalam IFRP terdapat perubahan prosedur yang perlu diubah mengikut kehendak garis panduan PDP yang telah digariskan. Yang pertama adalah dari segi semakan fail rekod pensyarah. Semakan kali yang kedua akan dilaksanakan pada minggu ke-14. Okey, seterusnya adalah pertambahan rancangan format menulis rancangan mengajar. Untuk rancangan mengajar, ada beberapa komponen yang perlu kita tambah di dalam kolom. Yang pertama adalah kolom Teaching and Learning Activities. Kita perlu tambah istilah aplikasi PDP-DT synchronous dan aplikasi PDP-DT asynchronous. Untuk kolom pentaksiran assessment, untuk penilaian sumatif, dia merujuk kepada end of chapter, quiz, test, case study, di mana kita boleh rujuk kepada dokumen silibus. Tambahan adalah kita perlu menyatakan kita akan melaksanakan penilaian formatif, di mana penilaian formatif adalah merupakan penilaian yang tidak formal, bertujuan untuk menguji kefahaman pelajar semasa PDP dilaksanakan. Okey. Seterusnya adalah kolom refleksi catatan. Untuk penyataan ini hanya ditulis pada minggu pertama sahaja, di mana statement CQI ini berbunyi based on CORR report last semester, maintain the teaching and learning method, enhance the activities related to the topic in the classroom. Ini bermakna CQI pada semester sekarang kita akan rujuk cadangan penambahbaikan pada CORR semester lepas jika ada penambahbaikan. Kalau tak ada, kita maintain kekal seperti biasa. Okey, untuk dokumen seperti sijil sakit, surat peringatan ketidakhadiran, surat tunjuk sebab, memo kebenaran pengarah perlu diupload ke dalam IFRP menggunakan menu upload dokumen SSG. Pelaksanaan surat peringatan ketidakhadiran akan dikeluarkan jika pelajar itu mempunyai kehadiran kurang 9%, di mana kita hanya keluarkan surat peringatan ketidakhadiran sekali sahaja. Okey, di sini adalah lokasi menu upload dokumen SSG. Seterusnya, untuk penambahan borang yang baru bagi borang pemantauan kehadiran kuliah amali tutorial kurang 80%. Yang ini sekiranya ada, pensyarah khusus perlu keluarkan borang ini untuk dihantar kepada unit peperiksaan melalui PPJ jabatan. Surat tunjuk sebab ketidakhadiran seperti prosedur lama,
pelajar akan menggunakan borang jawapan tunjuk sebab untuk menjawab surat tunjuk sebab ketidakhadiran. Okey, dan borang yang baru adalah jadual kerja bengkel makmal kerja luar untuk kursus bengkel. So ini adalah borang pemantauan kehadiran kurang 80%. Yang ini adalah jadual kerja bengkel makmal kerja luar. Okey, selesai untuk fail rekod pensyarah. Seterusnya, fail penyelaras khusus. Fail penyelaras khusus perlu disediakan dalam bentuk hard copy. Antara senarai komponen dokumen yang perlu disediakan adalah seperti berikut. Satu adalah borang semakan fail penyelaras khusus, maklumat penyelaras khusus dan pensyarah, surat pelantikan, senarai pensyarah. Yang ketiga adalah serah tugas penyelaras khusus. Serah tugas penyelaras khusus ini kita akan laksanakan sekiranya berlaku pertukaran penyelaras khusus pada pertengahan semester sahaja. Okey, maklumat khusus penyelaras khusus perlu cetakkan silibus dan dimasukkan di dalam fail penyelaras khusus. Course outline. Di sini adalah contoh course outline format yang baru. Okay, seterusnya adalah penilaian khusus, penilaian berterusan. Perlu attachkan, perlu lampirkan CIS mengikut yang diguna pakai oleh jabatan. Setiap soalan mesti ada skema atau rubrik yang telah disahkan oleh KJ, KP, KK. Analisis skor akan dihasilkan melalui IFRP. So, semua ini perlu dimasukkan di dalam fail penyelaras khusus. Okey, ini adalah format borang pengesanan penilaian berterusan. Yang ini adalah cover assignment ataupun assessment cover, di mana pensyarah perlu edarkan kepada pelajar. Apabila pelajar menghantar assignment yang diminta, pelajar perlu melampirkan cover ini bersama dengan assignment tersebut. Okey, dokumen yang seterusnya adalah jika ada kertas kerja atau laporan aktiviti dan nota khusus. Semua ini perlu dimasukkan di dalam fail penyelaras khusus. Manakala untuk fail sampel penilaian pelajar, perlu wujudkan fail yang baru, iaitu fail sampel penilaian pelajar, di mana fail ini perlu diasingkan mengikut program, iaitu DKM dan juga DEM. Jika terdapat lebih daripada seorang pensyarah, maka sampel itu adalah terdiri daripada gabungan pensyarah-pensyarah tersebut. Okey, so itu adalah penyediaan fail penyelaras khusus. Seterusnya adalah proses merekod nombor rujukan surat peringatan ketidakhadiran. Okey, untuk mod biasa yang kita amalkan selama ini, kita akan generatekan surat daripada SPMP, kita cetak dan kita tanda tangan secara manual, di mana nombor rujukan pada surat peringatan itu kita akan menggunakan nombor siri fail surat peringatan daripada pentadbiran, dan kita akan buat satu salinan surat peringatan tersebut untuk dimasukkan ke dalam fail surat peringatan tersebut untuk diminitkan, untuk disimpan. Dan langkah seterusnya, kita perlu uploadkan surat peringatan ke dalam IFRP, kemudian kita edarkan surat itu kepada pelajar. Itu adalah mod yang kita laksanakan. Manakala mod digital, ini adalah merupakan percubaan pilot test, tidak wajib. Okay. So, proses bermula dengan generate surat daripada SPMP.
kita akan convertkan surat itu kepada format PDF dan kita akan laksanakan digital sign, tanda tangan secara soft copy. Untuk surat peningkatan, bahagian rujukan surat tersebut kita akan menggunakan nombor pendaftaran underscore kod khusus sebagai rujukan surat digital ini, di mana surat digital ini kita akan disimpan di dalam Google Drive JKM dalam folder surat peringatan dengan menamakan fail tersebut nombor pendaftaran underscore kod khusus, dan soft copy-nya perlu diupload ke dalam IFRP juga, dan kita akan perlu edarkan surat tersebut kepada pelajar melalui WhatsApp ataupun email. So itu adalah cadangan percubaan menggunakan nombor rujukan surat peringatan. Okey, sekian, terima kasih. Sekiranya mempunyai sebarang persoalan, boleh rujuk kepada unit kualiti atau ketua program. Sekian, terima kasih.